sejahtera, saya Elvin Sinoliki, nombor metrik PB23165. Saya akan bentangkan tajuk Sejarah Sosial Pengaruh Peradaban dalam Pembinaan Negara Bangsa. Pembinaan peradaban majmuk merupakan hasil gabungan beberapa peradaban besar dunia yang terjalin melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Alam Melayu merupakan kedudukan yang strategik dari zaman prasejarah lagi. Komunikasi perdagangan antara bangsa yang lebih cekap adalah kerana kedudukan alam Melayu yang berada di laluan ekonomi yang utama, iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan muncul bandar-bandar pelabuhan sepanjang pesisir yang kemudiannya membentuk kerajaan-kerajaan kota sebelum menjadi empayar-empayar besar. Kemunculan kerajaan Melayu Funan, Sriwijaya, Majapahit dan Melaka adalah bukti bangsa Melayu menjadi bangsa yang menguasai laluan ekonomi Timur Barat. Ini antara peradaban yang akan saya bentangkan, iaitu peradaban pribumi alam Melayu, seterusnya peradaban Asia iaitu peradaban India, China dan Timur Tengah, peradaban Barat, peradaban globalisasi dan akhir sekali peradaban beridentitikan Malaysia. Yang pertama adalah peradaban pribumi alam Melayu. Menurut Amri Marzali, tamadun Melayu merupakan tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu. Sosial budaya mereka terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Dari segi politik masa lampau, tamadun ini terdiri daripada pelbagai kerajaan kuno. Ia kini berkembang dan menjadi beberapa buah negara moden dan maju. Bukan itu saja, tamadun Melayu juga dikatakan berasal daripada penduduk Asia Tenggara. Khasnya gugusan Kepulauan Melayu yang merangkumi Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Samudra, Jawa, Madura, Sunda, Borneo, Sulawesi, Filipina, pulau-pulau timur Indonesia serta bahagian-bahagian kecil daripada Kampuchea ke Vietnam. Bahasa Melayu Indonesia merupakan bahasa pertuturan mereka, manakala bahasa Melayu ialah bahasa lingua franca antara orang-orang Melayu Asia Tenggara. Penduduk ini mengamalkan ajaran agama Islam. Kesannya pertempuran dan kemasukan pengaruh asing dan budaya Melayu telah menyebabkan perubahan terhadap pengembangan bahasa Melayu. Selain itu, terjadi fenomena imperialisme budaya yang strategik antara Timur dan Barat, pusat perdagangan intripot dan aktiviti keagamaan. Hal ini mengakibatkan berlakunya penyerapan kosakata, pinjaman daripada pelbagai bahasa dan budaya seperti bahasa Inggeris, Arab, India, Cina, Portugis, Belanda dan lain-lain. Seterusnya, peradaban Asia, India, Cina, Timur Tengah. Kedatangan masyarakat India, Cina dan pedagang Arab dari Timur Tengah telah membawa kepelbagaian adat dan budaya serta pegangan agama. Masyarakat ini dibawa masuk oleh penjajah untuk dijadikan pekerja asing yang bertujuan memenuhi keperluan ekonomi. Peradaban mereka adalah waris peradaban asal dari negara asal mereka. Peradaban Cina dan India tidak banyak berubah secara keseluruhannya menurut acuan tempatan. Walaupun berlaku pertembungan peradaban tempatan, contohnya seperti adat resam dan tabiat pemakaian serta bahasa ibunda masih kekal dari generasi ke generasi. Dalam aspek keagamaan pula, ramai yang memeluk agama Islam tetapi bahasa dan kebudayaan masih dikekalkan. Seterusnya, peradaban Barat. Pengaruh corak masyarakat kolonial terhadap penduduk tempatan telah meninggalkan kesan yang tidak mendalam. Kedatangan orang Eropah ke alam Melayu bermula selepas kemunculan peradaban Islam, namun tidak muncul secara serentak di alam Melayu. Penyebaran agama Kristian di tanah Melayu berlaku semasa pemerintahan kolonial British. Beberapa kawasan penempatan awal British dapat dilihat melalui peninggalan bangunan bersejarah seperti di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Globalisasi merupakan sebahagian daripada bentuk jaringan dan perhubungan yang merentasi sempadan ideologi, budaya, ekonomi dan sosial, atau dalam erti kata lain, era dunia tanpa sempadan. Antara kebaikan peradaban globalisasi ialah peluang pekerjaan meningkat dan kemiskinan berkurang. Seterusnya, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah atas, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita, kemajuan teknologi dalam komunikasi, peluang interaksi lebih luas, penonjolan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik. Keburukannya adalah penyebaran maklumat kurang kesahihan, pengabaian keperluan asas hidup, perantara bangsa jenayah, pembangunan tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi semakin luas, dan akhir sekali, tahap kualiti alam sekitar merosot.
peradaban beridentitikan Malaysia. Kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Ogos 1957 merupakan asas kemunculan peradaban bangsa-bangsa. Usia kemerdekaan yang telah melebihi 60 tahun merupakan jangka masa yang panjang. Negara didakwa masih gagal dalam menjayakan proses pembentukan negara bangsa. Perjuangan tokoh kemerdekaan untuk melihat bangsa Malaysia bersatu dalam suasana yang harmoni dan damai perlu diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Nordin, pemegang kad matriks PB23163, ingin menerangkan mengenai konsep negara dan bangsa. Yang pertama, konsep negara. Konsep negara merujuk kepada 5 poin, iaitu yang pertama, merujuk kepada wilayah kewujudan kelompok manusia. Yang kedua, suatu unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Yang ketiga, rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerajaatannya. Dan yang keempat, elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat, memandangkan rakyatlah yang akan mencorakkan sesebuah negara. Dan yang terakhir, rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Seterusnya, kita pergi ke elemen pembentukan negara. Sesebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai 4 elemen berikut, iaitu yang pertama, mempunyai wilayah ataupun sempadan yang sendiri. Yang kedua, mempunyai kedaulatan. Yang ketiga, kerajaan. Pembentukan sebuah negara juga perlu mempunyai sebuah kerajaan. Dan yang terakhir sekali, elemen pembentukan negara iaitu mempunyai penduduk ataupun rakyat dan juga populasi. Seterusnya, apakah itu konsep negara? Konsep negara yang pertama iaitu satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Yang kedua, kaum ataupun kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Yang ketiga, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Dan yang keempat, kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara ataupun kumpulan besar yang ahlinya mempunyai kepercayaan terikat atas asas perkongsian identiti sebagai suatu kumpulan manusia ataupun masyarakat yang terikat dengan persamaan hubungan sejarah, kebudayaan dan nenek moyang yang sama. Seterusnya, pengenalan kepada negara bangsa. Kita pergi yang pertama dahulu di negara Eropah. Negara Eropah menggunakan amalan real politik dalam membina negara baharu, tercetus kerana mempunyai kesedaran tentang hak rakyat. Di negara bangsa Eropah juga kerajaannya berperlembagaan dan kerajaan moden. Seterusnya, untuk negara bangsa Madinah, penyatuannya melalui amalan diplomasi dan prinsip Islam dengan keakuran semua warga negara terhadap Sahifatul Madinah. Yang ketiga, di negara bangsa Melayu, iaitu kekuasaan Raja-Raja Melayu dan ketaatan rakyat di kawasan taklukan raja. Akhir sekali, British, iaitu cubaan pembinaan negara bangsa melalui penubuhan Malayan Union. Seterusnya, kita pergi kepada 3 syarat utama negara bangsa. Yang pertama, masyarakat dalam sesebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi dan perpecahan. Yang nombor 2, rakyat negara mestilah berkongsi pegangan kepada suatu ideologi yang sama. Dan poin yang ketiga, penduduk haruslah percaya dan yakin terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Akhir sekali, apakah negara bangsa Malaysia? Pembinaan negara bangsa di Malaysia dibina berdasarkan rukun negara melalui strategi penyusunan semula masyarakat bawah program dasar ekonomi baru pada tahun 1970. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufan Naziha binti Rozi. Nombor matrik PC22040. Pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia menurut pandangan Abdul Rahman Embung pada tahun 2001 apabila Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Begitu juga setelah Persekutuan Malaysia terbentuk pada 16 September 1963, apa yang wujud ialah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Untuk membentuk sebuah negara, iaitu perlulah mempunyai elemen pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia seperti pendidikan, rakyat, politik dan kerajaan.
Yang pertama iaitu pendidikan. Usaha pendidikan ke arah pembentukan negara bangsa adalah dengan melaksanakan sistem pendidikan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk kesemua jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan yang seragam. Selain itu, memperkasakan sekolah kebangsaan agar menjadi teras dasar pelaksanaan negara bagi merealisasikan matlamat dalam memupuk perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan. Menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dalam tajuk mata pelajaran juga penting bagi membentuk pelajar dalam menerapkan nilai murni dalam diri mereka. Guru-guru juga boleh memperkenalkan mata pelajaran berkaitan negara bangsa di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dengan bertujuan untuk memberi kesedaran dan keharmonian antara kaum. Sebagai contoh, mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan, pendidikan moral, komponen sastera dalam bahasa Melayu dan subjek geografi. Langkah ini boleh memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta bangsa sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, rakyat juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Rakyat juga boleh melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotik. Sebagai contoh, perhimpunan bulanan yang boleh dilaksanakan bagi mengingati dan menyedarkan masyarakat tentang semangat cinta akan negara supaya rakyat lebih menghargai negara sendiri iaitu negara Malaysia. Selain itu, sambutan bulan kemerdekaan juga boleh dilaksanakan pada setiap tanggal 31 Ogos. Sambutan ini haruslah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat supaya lebih mengingati pejuang-pejuang negara yang bersusah payah memerdekakan negara Malaysia. Menurut pandangan Ko Hasnan Ko Halim pada tahun 2018, penekanan dalam membentuk negara bangsa menurut acuan Malaysia diberi untuk menguruskan isu perpaduan negara dan integrasi nasional. Acuan ini digunakan untuk menyusun atur, merancang dan melaksanakan pembangunan serta pemerintahan di Malaysia. Pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia dipengaruhi oleh politik, penubuhan Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC dan semangat permuafakatan kaum. Dalam hal ini, Parti Perikatan ialah sebuah parti politik yang dimulakan oleh orang Melayu di bawah Presiden UMNO. Hal ini bertujuan untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah Inggeris. Mereka telah berjaya memperoleh kemerdekaan dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi, seterusnya permuafakatan politik terus kekal dan menjadi teras permuafakatan. Akhir sekali, pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia juga dipengaruhi oleh kerajaan. Negara Malaysia diikat dengan falsafah pembangunan ekonomi yang ada di antara kaum, miskin dan kaya serta kawasan desa dan bandar. Kerajaan juga memainkan peranan dalam menjamin kestabilan sosio-politik dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Selain itu, isu perkauman dan agama dalam bentuk pentadbiran negara juga diurus dengan baik oleh kerajaan Malaysia. Matlamat akhir kerajaan adalah untuk memastikan masalah sosial dan setiap perubahan dalam masyarakat dapat diuruskan dalam proses merangka negara dan bangsa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Peterson Mungkin, nombor matrik PC 22034. Saya akan menerangkan mengenai konsep negara dalam pembentukan negara dan bangsa mengikut acuan Malaysia. Konsep negara iaitu menurut muatan dan Islam, negara-negara adalah sebahagian sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah bangsa, etnik dan pelbagai faktor lain yang terlibat. Selain itu, Gutnidan Walki, negara bangsa sebagai one nation in the area covered by that include most of the people who consider themselves part of that national culture. Seterusnya, konsep bangsa. Menurut Max dan Weber, memperincikan ciri-ciri utama pembentukan sesebuah negara merangkumi adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Selain itu, Jal yang mempengaruhi dengan Weber mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Seterusnya, pembentukan negara bangsa acuan Malaysia. Yang pertama, sesebuah negara bangsa hanya memiliki satu anak watan yang lahir dalam negara, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain.
Yang kedua, ia ditadbir urus oleh negara yang berdaulat dan mereka tidak mudah dijajah mindanya dan fizikal. Pembentukan negara bangsa boleh dibahagikan kepada 3 keadaan, iaitu yang pertama, satu bangsa satu negara, one state one nation. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Justeru, ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Yang kedua, bangsa tanpa negara, nation without state. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Misalnya, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand, mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara dimiliki oleh orang-orang Thailand. Yang ketiga, negara tanpa bangsa, state without nation. Senario ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Yang terakhir iaitu usaha ke arah pembentukan negara bangsa. Memperkasakan sekolah kebangsaan menjadi salah satu teras dasar pelaksanaan dasar negara bagi meliarisasikan perpaduan. Yang kedua, menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dalam tajuk mata pelajaran yang sesuai. Memperkenalkan mata pelajaran berkaitan negara bangsa untuk memberi kesedaran dan keharmonian kaum. Seterusnya, melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan dan akhir sekali meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta bangga menjadi rakyat Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Misha Malani Matupang, PC 22029. Saya akan membentangkan tentang kepelbagaian idea, bangsa idaman dan perbahasaan. Objektif pembentangan ini ialah menghuraikan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Yang kedua, menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam pelbagai negara dan bangsa. Yang keempat, menghuraikan matlamat perpaduan yang diamalkan. Yang ketiga, huraikan perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia. Pengenalan, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa atau rakyat yang berbilang kaum. Hal ini dapat menggambarkan Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai ciri-ciri perpaduan yang unggul dan unik. Konsep bahasa idaman bukan satu konsep baru. Sejak tahun 1966 lagi, Robert Roberts, seorang sarjana Amerika, memperkenalkan konsep National of Inter ketika mengkaji nasionalisme orang Afrika. Malah di Malaysia, konsep yang sama juga digunakan oleh Rustam A. Seni pada tahun 1957 dalam mengkaji asal-usul gerakan Kiri Melayu. Samsul sendiri menggunakan konsep bangsa idaman bukan kedua ahlinya di Malaysia pada tahun 1966. Inilah yang dinamakan sebagai bangsa idaman, iaitu sebuah idaman dan impian dalam mencapai perpaduan kaum. Namun, idea bangsa idaman seperti di Malaysia sehingga kini masih impian, malah yang wujud adalah negara yang tetap bangsanya tidak. Selain itu, kepimpinan Mahathir menggalakkan konsep Malay-led plural society. Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan PAS. Menurut beliau, lagi dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ini, menekankan atau kaum iaitu intra-etnik. Selain itu, bangsa idaman sebelum merdeka iaitu pergerakan nasionalisme masing-masing merancangkan untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing yang bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan sesuatu dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Contoh di kalangan kelompok strategik nasionalis
Melayu terdiri 3 jalur bangsa idaman iaitu pertama, Melayu Raya, anjuran kelompok strategik Kiri Melayu. Yang kedua, Negara Islam, anjuran kelompok strategi berorientasi Islam. Yang ketiga, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu. Bangsa idaman selepas merdeka, keinginan kolektif untuk mempunyai suatu identiti nasional sepunya atau sebuah bangsa. Idea dan wacana mengenai identiti nasional sepunya ini adalah sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman atau wajah Malaysia yang mereka inginkan. Yang kedua, antara bangsa idaman utama pasca merdeka 1957, konsep Malaysian Malaysia, anjuran kelompok strategik daripada Singapura awal 1960 dan daripada Malaysia akhir 1990. Selain itu, bangsa idaman selepas DEP juga wujud. Gagasan Malaysia Wawasan 2020 Bangsa Idaman Anjuran Kerajaan Mahathir dipromosikan besar-besaran. Seterusnya, gagasan Satu Malaysia Bangsa Idaman Anjuran Kerajaan dan dipromosikan secara besar-besaran di seluruh Malaysia. Sabah of Sabahan Bangsa Idaman Anjuran Kelompok Strategi Internet Hubungan di Luar Negara. Sarawak of Sarawakian Bangsa Idaman Anjuran Beberapa Kelompok Strategik Pribumi. Selain itu, Bangsa Idaman Era Malaysia Baharu. Era Malaysia Baharu pada Mei 2018 ke Ogos 2019 selama 15 bulan. Dan persaingan hebat antara beberapa bangsa idaman. Mahathir mengekalkan Bangsa Idaman Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu sebagai payung untuk Wawasan 2020 dan Bangsa Malaysia. Pengajaran. Sebagai rakyat Malaysia yang terkenal dengan pelbagai daripada segi budaya, kaum dan agama, kita haruslah menyesuaikan diri dengan bergaul mesra antara satu sama lain, tidak kira berbeza budaya, kaum atau agama. Bagi mengeratkan hubungan silaturahim, rakyat Malaysia turut menggalakkan untuk menjalinkan semangat perpaduan agama negara Malaysia sentiasa aman dan damai tanpa berlakunya perselisihan faham. Kewujudan sikap mementingkan diri sendiri juga harus dielakkan, iaitu berbual mesra dengan kelompok bangsa yang sama sahaja. Hal ini demikian malah dapat menimbulkan perasaan tidak puas hati kerana tidak mempunyai kesepakatan antara kaum masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi bin Zariman, PC 21006. Sebagai kesimpulannya, peradaban majmuk memainkan peranan dalam menjaga stabiliti dan perdamaian di Malaysia. Ini kerana ianya dapat mencegah atau meredakan konflik yang mungkin muncul sebagai akibat dari perbezaan etnik ataupun agama. Yang kedua ialah terdapat pelbagai tentangan yang perlu dihadapi semasa pembentukan peradaban di Malaysia. Sebagai contoh, isu perkauman di antara kaum Melayu, Cina dan India. Yang ketiga ialah pentingnya pendidikan yang eksklusif supaya semua kaum diberikan hak sama rata untuk belajar dan mereka juga tidak merasa asing. Ianya bagi mengelakkan satu kaum itu merasa mereka lebih baik dari kaum yang lain dari segi adat resam maupun agama. Kesimpulan yang terakhir dalam pembentukan peradaban majmuk di Malaysia ialah kerjasama di antara pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Sebagai contoh, kerjasama dari segi ekonomi. Setiap individu ataupun kaum mempunyai corak pemikiran yang berlainan ataupun pengalaman yang boleh membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Sebagai contoh, kebanyakan kaum yang menceburi bidang perniagaan adalah kaum Cina. Dan mereka juga banyak memberikan keuntungan kepada negara. Itu saja daripada saya dan Grup 5. Sekian, terima kasih.